Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Cikgu Aini akan memberi penerangan tentang ragam ayat dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita lihat ragam ayat. Terdapat dua ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Sebelum kita mengetahui tentang ragam ayat dengan lebih mendalam, cikgu ingin membuat sedikit ulang kaji tentang pelaku dalam ayat aktif dan ayat pasif. Pelaku bermaksud orang yang melakukan sesuatu perkara atau sesuatu tindakan. Baiklah, terdapat 3 pelaku. Pelaku pertama iaitu aku, saya, beta, patik, hamba, kita dan kami. Kita lihat pelaku diri kedua iaitu awak, kamu atau mu yang telah dipendekkan, anda, engkau atau kau yang telah dipendekkan, tuan hamba, kalian. Baiklah. Dan yang terakhir ialah tuanku. Kita lihat pelaku diri ketiga. Dia atau ia. Baiklah. Ia ini tidak digunakan untuk haiwan, tetapi digunakan untuk pelaku diri ketiga, untuk manusia. Beliau, baginda, mereka, nya. Nya ini merupakan dia, tetapi apabila berada di hujung ayat, perlu ditukar kepada nya. Baiklah, kita lihat ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Pelaku ini ialah orang yang melakukan sesuatu tindakan atau melakukan sesuatu aktiviti. Kita lihat contoh ayat. Ibu menggoreng ikan. Saya menyusun buku. Ibu dan saya ialah pelaku yang berada pada bahagian awal ayat. Baiklah, kita lihat ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek. Objek ini ialah benda dan akan berada pada kedudukan awal ayat. Contoh ayat. Ikan digoreng oleh ibu. Buku saya susun. Ayat pasif ini, walaupun objek diutamakan, tetapi aspek pelaku juga sangat penting untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Baiklah, murid-murid boleh lihat semula pelaku pertama, pelaku diri kedua dan pelaku diri ketiga. Yang cikgu tunjukkan ini untuk mengingat kembali sebagai ulang kaji kepada murid-murid dengan mengingat kembali pelaku diri pertama, kedua dan ketiga. Aspek ini sangat penting untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Baiklah, ayat pasif. Ayat pasif berbeza mengikut pelakunya. Pelaku diri pertama dan kedua bahagian yang lain. Pelaku diri ketiga ayat pasif yang
berbeza. Baiklah, cikgu sertakan contoh di sini bagaimana cikgu menukarkan ayat aktif pelaku diri pertama dan kedua kepada ayat pasif. Baiklah, jika murid-murid melihat ayat aktif saya menyusun buku, saya itu ialah pelaku diri pertama. Saya menyusun ialah kata kerja, perbuatan. Buku ialah objek. Baik, ini ialah ayat pasif di mana kedudukan pelaku itu berada di awal ayat. Baik, setelah cikgu tukarkan kepada ayat pasif, murid-murid boleh lihat di bawah, buku saya susun. Buku saya susun. Ayat pasif ini, jika murid-murid ingat kembali, buku merupakan objek. Ayat pasif mengutamakan objek. Bermaksud, objek berada pada bahagian awal ayat. Kemudian, pelaku berada pada bahagian tengah ayat atau akhir ayat. Kata kerja menyusun dalam ayat aktif apabila ditukarkan kepada ayat pasif, menyusun. Imbuhan awalan pada kata kerja menyusun, men, akan digugurkan menjadi perkataan susun. Imbuhan awalan pada kata kerja menyusun akan digugurkan dan perkataan kata kerja tadi akan menjadi susun. Jadi ayat pasifnya ialah buku saya susun. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua, masih lagi untuk pelaku diri pertama dan kedua. Ayat aktif, engkau perlu membawa pasu kaca. Engkau ialah pelaku, orang, membawa kata kerja, pasu kaca ialah objek, barang, benda. Jadi, pada ayat aktif, pelaku berada pada bahagian hadapan ayat. Apabila cikgu tukarkan menjadi ayat pasif, akan menjadi pasu kaca engkau perlu bawa. Pasu kaca engkau perlu bawa. Imbuhan awalan pada kata kerja membawa akan digugurkan menjadi bawa. Ayat pasif mengutamakan objek, maka objek iaitu pasu kaca berada pada bahagian awal ayat. Ayat aktif, engkau perlu membawa pasu kaca. Apabila ditukarkan kepada ayat pasif, akan menjadi pasu kaca engkau perlu bawa. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat ayat pasif untuk pelaku diri ketiga. Baiklah, ayat ini berbeza sedikit dengan ayat pasif pelaku diri pertama dan kedua. Baiklah, lihat ayat aktif. Mereka menyusun buku. Mereka ialah pelaku diri ketiga. Menyusun kata kerja, buku, objek. Baik, ayat aktif mengutamakan pelaku. Jadi, pelaku berada pada bahagian awal ayat. Setelah ditukarkan menjadi ayat pasif, ayat tersebut akan menjadi buku disusun oleh mereka. Buku disusun oleh mereka. Buku ialah objek. Ayat pasif mengutamakan objek. Maka objek berada pada bahagian awal ayat.
Imbuhan awalan kata kerja menyusun akan digugurkan dan ditukarkan kepada imbuhan di dan ditambah perkataan oleh. Buku disusun oleh. Mereka ialah kata ataupun pelaku diri ketiga. Mereka. Kita lihat contoh yang seterusnya. Masih lagi dalam pelaku diri ketiga. Ayat pasif pelaku diri ketiga lebih mudah berbanding ayat pasif pelaku diri pertama dan kedua. Baiklah, ayat aktif. Dia mencuci kasut. Dia mencuci kasut. Dia ialah pelaku diri ketiga. Berada pada bahagian awal ayat. Objek berada pada bahagian akhir ayat. Seterusnya, apabila ditukar kepada ayat pasif, akan menjadi kasut dicuci olehnya. Kasut dicuci olehnya. Ayat pasif mengutamakan objek, maka kasut berada pada bahagian awal ayat. Pelaku berada pada bahagian tengah atau bahagian akhir ayat. Pada ayat pasif pelaku diri ketiga, cikgu tukarkan dia kepadanya kerana kedudukan dia telah berada pada bahagian paling belakang, bahagian hujung ayat, dan lebih tepat kita menggunakan perkataan nya. Apabila menggunakan perkataan dia, contoh ayat kasut dicuci oleh dia. Ayat tersebut kurang tepat dan tidak gramatis. Kedudukan dia di belakang ditukarkan kepada nya. Kasut dicuci olehnya. Baiklah, ayat pasif pelaku diri ketiga, cikgu ingatkan kata kerja akan ditukarkan imbuhan kepada imbuhan di dan juga ditambah perkataan oleh. Baiklah, setelah murid-murid melihat semua penerangan yang telah diberikan, sekiranya murid-murid menghadapi sebarang masalah, bolehlah mengulang semula penerangan yang telah cikgu berikan dan berdasarkan penerangan ini, murid-murid perlu menjawab soalan yang cikgu berikan dengan betul. Terima kasih cikgu ucapkan dan selamat menjawab. Terima kasih.